Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang sedang menonton video pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita akan belajar dua kemahiran iaitu mendengar dan bertutur dan juga kemahiran membaca. Jadi jom kita buka buku teks muka surat 129 iaitu 129. Okey. Okey, 129. Jom kita tengok. Okey, aktiviti kita ialah mendengar dan bertutur untuk memberikan respon terhadap pesanan. Jadi sebelum ni kita dah belajar terhadap suruhan, terhadap arahan. Hari ini terhadap pesanan. Okey, hari ini kita masuk unit yang baru iaitu unit 21, bersihkan alam. Minggu lepas kita belajar mengenai flora dan fauna melibatkan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Hari ini bersihkan alam. Okey, jom kita baca dialog antara guru dan juga murid. Murid-murid, esok ada program Hari Hijau. Kamu perlu membawa kain lap. Jadi dua orang murid ni jawab, baik cikgu, kami akan datang. Lepas tu Anita ni jawab yang cikgu dia kata suruh bawa kain lap tadi. Ya cikgu, saya akan bawa kain lap. Lepas tu cikgu dia bagi tahu lagi, Anita, kamu boleh juga membawa bunga untuk hiasan di atas meja. Lepas tu ini adalah pesanan guru tu. Jadi Anita pun kena jawablah. Boleh cikgu, Anita jawab. Boleh cikgu, saya akan membawa bunga hiasan untuk meja. Macam itulah respon yang boleh diberikan sekiranya kita disuruh oleh guru kita. Okey, jadi kita akan membuat aktiviti. Pada buku aktiviti muka surat 55. Jadi murid perlu sediakan, macam biasa, sediakan pensel, tulis dan juga buku aktiviti. Okey, jom kita tengok unit 21 iaitu bersihkan alam. Jom kita tengok dialog antara kawan-kawan ni. Dia nak gotong royong. Selamat pagi kawan-kawan. Cikgu Aziz minta kita kutip botol-botol plastik dan kaca yang terbuang di kawasan sekolah. Lepas tu kawan dia jawab, baik Amirul, saya dan Rizal akan mengutip botol-botol itu. Lepas tu Amirul ni mungkin ketua kelas. Kemudian masukkan botol-botol itu ke dalam guni. Laila. Jadi Amirul ni suruh Laila yang buat. Ya Amirul, Laila jawab. Ya Amirul, saya akan masukkannya ke dalam guni. Masukkannya itu bermaksud masukkan botol-botol tu ke dalam guni. Okay, jadi awak boleh tulis jawapan ni. Yang pertama. Seterusnya Amirul pesan lagi. Selepas itu cikgu meminta Amir dan Saiful meletakkan guni itu ke dalam keretanya. Jadi bila dah kutip semua, Amirul suruh Amir dan Saiful lah. Dua orang ini Amir dan Saiful. Lepas tu Amir jawab, baik Amirul, saya dan Saiful akan meletakkan ke dalam kereta. Meletakkan apa? Meletakkan guni lah. Cikgu tak tulis sebab tak muat, panjang sangat. Jadi tak perlu tulis pun tak apa, sebab kita dah faham meletakkan bermaksud meletakkan guni. Okey. Baik Amirul, saya dan Saiful akan meletakkan ke dalam kereta. Awak boleh tulis kecil-kecil saja sebab ruang yang diberi tidak mencukupi untuk kita tulis panjang, untuk kita tulis besar-besar. Okey. Dah siap yang ni. Sikit saja kita belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Seterusnya kita teruskan kemahiran yang kedua kita akan belajar iaitu membaca. Okey, jadi bila kita sebut pasal membaca, kita perlu membacalah. Okey, jadi kita tengok buku teks muka surat 130 ataupun 130. Okey,
jom kita tengok bersama-sama. Jimatkan tenaga. Jimatkan tenaga ini juga adalah salah satu cara untuk kita untuk kita membersihkan alam. Untuk kita kan tenaga kita menggunakan kalau dekat Malaysia ni kita gunakan tenaga elektrik, tenaga solar. Jadi tenaga elektrik ini dihasilkan daripada air, iaitu melalui proses hidroelektrik. Nanti awak akan belajar dalam subjek sains. Jangan risau. Okey, jom kita baca dialog antara keluarga ini. Selepas makan malam, Indira bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimanakah caranya menjimatkan tenaga elektrik di rumah?" Ayah berfikir sebentar, kemudian berkata, "Oh, ada banyak cara, Indira. Kita hendaklah menutup suis lampu apabila hari sudah cerah. Selain itu, tutup juga suis lampu dan kipas apabila meninggalkan rumah." "Ya, Ayah. Guru selalu berpesan begitu. Amalan ini dapat menyelamatkan bumi kita," terang Indira. "Pandai anak ibu," kata ibu sambil memeluk Indira. Jadi, aktiviti dia ceritakan cara kamu menjimatkan tenaga elektrik di sekolah. Jadi, kita perlu berfikir sikit lah. Okay, macam mana kita jimatkan tenaga elektrik di sekolah? Okey, contohnya, sekiranya awak meninggalkan kelas untuk pergi ke kantin, untuk pergi ke bilik muzik dan sebagainya. Apabila kelas tak ada orang, jadi cikgu selalu arahkan murid yang terakhir sekali untuk tutup suis lampu dan juga suis kipas. Jadi kita dapat jimatkan elektrik lah. Jadi sebelum balik pun, bila dah beratur luar kelas kan, cikgu selalu pesan, cikgu selalu suruh tengok dekat kelas tu kipas masih berpusing ke, lampu masih menyala ke. Kalau masih lagi terbuka, perlu ada murid yang pergi tutup. Okey, jadi itulah cara kita jimatkan tenaga elektrik di sekolah. Okey, jom kita jawab latihan dalam buku aktiviti muka surat 56. Jom kita tengok sama-sama. Okey, jadi murid perlu sediakan pensel dan juga baca bersama-sama dengan cikgu. Kalau tak boleh baca lagi, tak boleh baca dengan cepat, awak boleh baca perlahan-lahan. Okey. Cuaca sangat panas. Aku duduk di bawah pohon mangga. Aku melihat banyak daun kering. Aku menyapu dan melonggokkan daun-daun kering itu. Aku menyalakan mancis api. Tiba-tiba aku terdengar suara. "Jangan bakar daun-daun di kawasan terbuka. Nanti berjerebu. Udara akan tercemar," kata datukku. Akhirnya, aku mengutip dan menanam daun-daun kering itu. Daun-daun kering itu akan menjadi baja semula jadi. Okey, cikgu nak tanya. Jerebu itu apa? Jerebu itu ialah udara yang tidak bersih. Bila berlakunya jerebu, awak punya penglihatan untuk tengok jauh tu semakin kabur. Jadi awak boleh nampak macam ada kabus putih dekat udara. Jadi Malaysia ni selalu mengalami jerebu biasanya. Tapi tahun ni belum ada lagi. Jerebu ini disebabkan oleh pembakaran terbuka, disebabkan oleh kilang-kilang dia melepaskan asap-asap yang tak elok daripada kilang. Jadi itulah akibatnya jerebu. Asap daripada kereta banyak sangat, bila dia terkumpul lama-lama dia akan jadi jerebu. Jadi macam mana nak jerebu ni boleh hilang? Jerebu ni boleh hilang apabila hujan yang lebat 2-3 hari. Jadi jerebu tu boleh hilang. Tapi kalau tak hujan, kemarau, makin lamalah jerebu itu akan muncul. Okey. Jadi apabila adanya jerebu, kita perlu memakai pelitup muka juga. Okey. Jom kita tengok soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Jangan bakar daun-daun di kawasan terbuka. Okey, soalan dia, mengapakah Datuk berkata begitu? Okey, jadi kita baca balik. Jangan bakar daun-daun di kawasan terbuka, nanti berjerebu.
Jadi Datuk kata begitu, kita kena jawab, kita kena ambil bahagian ini. Datuk berkata begitu. Kita salin balik. Datuk berkata begitu kerana akan menyebabkan jerebu. Kita jawab macam tu. Okey, soalan yang kedua ni adalah soalan kemahiran berfikir arah tinggi. Sebab dia letakkan gambar otak di tepi ni. Jadi kita perlu jawab lah. Kita perlu berfikir sikit. Adakah kamu bersetuju dengan amalan aku? Amalan aku ini merujuk kepada watak inilah. Dia tak sebut nama. Mengapa? Kalau kita setuju, kita jawab sebab kita setuju. Kalau tak setuju, kita kena jawab juga sebab kita tak setuju. Jadi kita setujulah sebab ini adalah amalan yang baik. Okey, jom kita jawab. Setuju. Mengapa? Kerana amalan itu dapat menyelamatkan alam sekitar. Okey, ini adalah jawapan yang cikgu punya. Kalau awak ada sebab lain, mengapa, awak boleh tulis sebab awak. Contohnya, dapat menjimatkan baja. Dapat menggunakan daun menjadi baja. Tak kisah. Asalkan jawapan yang sesuai. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap semua anak murid cikgu dapat belajar macam mana kita perlu menyayangi alam sekitar kita. Supaya apa? Supaya alam sekitar kita ini akan kekal. Mungkin lagi 50 tahun, 100 tahun, kita tak tahu. Mungkin nanti bila cikgu dah meninggal, cikgu dah tak ada dekat dunia ini, awak pula dah dewasa, dah ada anak. Jadi cucu-cucu kita semua dapat kata menikmati lagi keindahan alam kita sampai bila-bila. Okey, itu saja kelas kita. Sekian, terima kasih.